Imran. Inilah jadi nama surah. Okey. Kalau tanya sumber mana nama tu diambil, dalam Al-Quran ada wa al-Imran. Okey. Kita kena baca ayat ni supaya kita dapat cari apa tujuan surah Al-Imran dan apa kaitan dengan Al-Baqarah, apa kaitan dengan Al-Fatihah. Okey. Allah kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Okey, Allah kata sesungguhnya Allah telah memilih. Allah telah memilih. Okey, Allah telah memilih siapa? Adam. Allah telah memilih Nabi Nuh. Allah telah memilih keluarga Ibrahim. Allah juga telah memilih keluarga Imran. Okey. Cerita pasal Ibrahim nanti ada satu surah, surah Ibrahim. Cerita pasal Nabi Nuh ada surah pasal surah Nuh. Sekarang ni kita pilih nama ni Al-Imran ni, maksudnya dalam banyak-banyak manusia pilihan Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, keluarga Al-Imran, dipilih nama keluarga Imran jadi nama surah. Maksudnya Allah suruh kita fokus tentang apa? Ni kita tutuplah, Nuh kita tutup, Ibrahim kita tutup, kita fokus tentang keluarga Imran. Sebab apa? Sebab surah itu namanya Ali Imran. Allah pilih mereka ni kepada siapa? Alal alamin, melebihi seluruh umat pada zaman mereka lah. Maksudnya ini adalah manusia pilihan Allah. Okey, faham maklumat tu? Kemudian Allah pun cerita lah, daripada mereka ni berkembanglah zuriatlah keluarga Ibrahim, zuriat Imran dan sebagainya. Okey. Nama kita dah tahu dah. Inilah dalam ayat 33 lah adanya Ali Imran. Okey. Kenapa dengan Ali Imran tu? Okey, kenapa? Okey. Jadi kita kena tengok dulu cerita dia. Okey. Dalam ayat 35 kita akan jumpa sekali lagi diulang tentang perkataan Imran. Tadi keluarga Imran, dekat sini pula perempuan Imran, iaitu isteri kepada Imran. Dengan 35 kan, idh qalatil imra'atu Imran, ketika isteri kepada Imran. So Imran ni siapa? Imran tadi itulah keluarga Imran lah. So dalam keluarga Imran tu, dalam surah Imran ni Allah cerita tentang isteri dia, Imra'atu Imran, isteri Imran. Okey. Jadi dia punya ringkasan dia, saya buat dulu nanti saya patah balik. Okey. Keluarga Imran, kalau kita nak tahu kisah dia dalam surah Al-Imran, ada berapa ayat surah Al-Imran? 200 kan? Okay, tapi kita tak dan nak kupas 200 ni dalam tempoh 1 jam setengah contoh. 200 tu berapa juzuk tu, dekat 3 juzuk juga tu. Tapi kita nak cepat nak faham kenapa dengan Al-Imran ni, kenapa dengan surah Al-Imran ni. Jadi kita boleh fokus kepada nama surah ni. Ada surah Al-Imran ni. Maknanya kita kena cari maklumat kenapa dengan keluarga Imran. Pertama kita faham tadi, Allah telah kata dia telah memilih keluarga Imran melebihi keluarga-keluarga yang lain. Okey. Nak tahu kisah keluarga Imran, kita kena ambil ayat 33 sampai 63. Tapi dalam kelas ni kita tak baca lah ayat 33, 34, 35, 36, 37. Itu semua dekat sinopsis. Tapi kita nak fokus pasal nama surah keluarga Imran. Okey. Keluarga Imran dekat sini terdiri pada siapa? Keluarga Imran, maknanya Imran tu sendiri lah. Okey, Imran tu lelaki lah. Okey. So, ayat 35 tadi kata apa? Ada isteri Imran yang dia hamil. Okey, isteri Imran ni wallahu a'lam namanya tidak diketahui. Okey, isteri Imran nanti kita akan cerita kenapa dengan keluarga Imran. Kita kena tahu dulu siapa keluarga Imran tu. Isteri Imran. Okey. Isteri Imran dengan Imran dapat anak namanya Maryam. Nanti dekat surah Imran kita akan jumpa perkataan Maryam. Okey. Selain daripada Maryam, ada seorang lagi namanya Harun. Harun dekat sini jangan terkeliru Harun Nabi Musa, itu lain.
Kita orang kata Maryam dengan Nabi Musa ni ada hubungan kekeluargaan. Dia tersalah. Sebab dalam kisah Nabi Musa ada juga watak Harun. Keluarga Imran pun ada watak Harun. Okey. Kalau orang tanya Harun tu dekat mana? Dekat surah Toha. Ini surah Toha ke? Ya ke saya tinggal kisah Maryam dan Isa. Okey. Rasa surah Toha ke surah apa ni? Surah Toha. Mudah je nak ingat sebab ada yang belakang dia. Yang belakang dia. Okey. Dalam surah Toha dalam surah Toha kalau simak salah. Dalam surah Toha kalau orang tanya mana dapat maklumat kata keluarga Imran tu seorang lelaki namanya Harun? Jawapan dia Allah ada sebut dalam surah Toha. Betul tak? Surah Toha. Allah kata apa? Ini ketika mana Maryam. Tapi kita nanti waktu kita belajar surah Maryam, kita masuk bab lain pula. Jalan tak? Okey. Ketika mana Maryam dia melahirkan Nabi Isa. Okey, ketika dia balik rumah, orang-orang kampung dia semua telah menyembelih Maryam. Sebab Maryam tak ada suami, tak ada kahwin, tak ada isteri dia kahwin, tiba-tiba dia bawa bayi. Bayi tu namanya Isa. Jadi ketika mana penduduk kampung tu nak menegur Maryam, mereka panggil, "Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyya." Dia kata apa? Wahai saudara perempuan Harun. Maknanya Harun, saudara perempuan tu siapa? Maryam. Harun tu siapa? Adik-beradik Maryam. Dia berkata, "Hoi adik-beradik Harun, bapa engkau ni bukan seorang yang buruk akhlaknya. Ibu kau pula bukanlah seorang yang jahat." Mereka nak kata, "Maryam, kau buat apa ni? Kau seperti menconteng arang di muka mak dan bapa kau." Tapi cara mereka panggil, mereka kata, "Wahai saudara Harun." Bermakna ada seorang watak, satu watak dalam keluarga Imran namanya Harun. Kerana ada watak Harun itulah kita letak keluarga Imran seorang namanya Harun. Ustaz, ayat tadi surah Maryam. Oh ya, tidak. Maryam kan? Dah tengok. Okey, betul. Tidak. Bukan Toha 28 Maryam. Okey, betul kan? Bukan surah Maryam. Jadi dua. Toha mungkin saya Musa. Toha terbalik. Saya salah. Kalau Toha dia banyak surah Musa. Okey, surah Maryam. Maryam ada dekat dia. Okey, nanti kita baca surah Maryam. Okey, betul. Saya tertinggal ayat. Okey, ini surah Maryam. Okey. Jadi kita dapatkan jawapan dia ada watak Harun. Tapi dapatan saya setakat saya baca kajian tak jumpa lagi cerita Harun adik-beradik Maryam. Tak ada. Tak jumpa antara hadis pun. Maknanya Allah tak bagi, tak jelaskan. Maka kita pun tak payah nak cari. Tapi watak tu wujud. Okey. Dan satu lagi keluarga Imran sudah pasti Nabi Isa alaihi salam. Ni kita sedar sebab Isa ni mak dia siapa? Mak dia Maryam. Nenek dia siapa? Isteri Imran. Sontok kepada Nabi Isa ni siapa? Dia beza kalau kedah dia panggil laki, dia panggil wan. Okey. Siapa datuk kepada Nabi Isa adalah Ingat tak tadi Allah kata, sesungguhnya Allah telah memilih keluarga Imran melebihi manusia di zaman dia. Okey. Daripada nama surah kita dapat dulu maklumat awal, mereka keluarga yang dipilih oleh Allah. Okey. Kenapa saya letakkan kakak Maryam? Dekat sini berlaku perbezaan pendapat. Ada kata ada seorang lagi, Maryam ni ada kakak. Sebab apa? Waktu kita belajar surah Maryam nanti, Maryam dijaga oleh satu ketika dia kecil. Dia dijaga oleh seorang lelaki namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang jaga Maryam. Ulama bincang, Zakaria ni kenapa dia jaga Maryam? Ada yang kata macam abang ipar lah apa. Tapi
Tapi tak ada satu bukti yang dapat kita pegang ni. Jadi kita letak di bawah, tidak dapat dipastikan. Wujudnya tak kakak Maryam ni. Wallahu a'lam. Jadi yang kita dapat pastikan, adanya Imran, isteri dia, ada Maryam, ada Harun, ada Isa. Okey, dah dapat jelas tak? Belajar nama saja, okey? Okey. Kenapa dengan keluarga Imran ni? Okey, kita faham pertama, kita kata dia keluarga pilihan Allah. Okey, dapat tu dulu, pegang tu dulu. Okey, nanti kita nak kaitkan dengan sini. Jangan pergi, sebab tu susunan surah. Okey, jelas Okey, belajar nama. Okey, kemudian untuk tahu apa hebatnya keluarga Imran sehingga Allah pilih mereka, Allah bagi pangkat yang tinggi, Allah bagi pilihan kepada dia. Kita kena tengok dulu kisah Mak Maryam. Siapa nama dia? Tak tahu. Okey, tengok cerita dia. Okey. Kita kena tengok ayat 35. Maknanya kerja kita pergi analisis kisah keluarga Imran. Dia dah tak apa dah sama dulu. Okey, tengok Allah kata ya. Il qalati imra'atu Imran, ketika isteri Imran dia berkata, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia kata, sesungguhnya aku nadarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku sebagai seorang yang bebas. Maksudnya macam ni. Mak Maryam ni dia telah bernazar. Masa dia nazar tu dia tak tahu dalam tu perempuan. Dia nazar, kalau aku hamil ya Allah, aku mengandung anak ni, aku nak serahkan anak ni, fokus dia jadi macam dia beribadat untuk kau. Maksud dia macam ni. Dia kalau dekat Kristian tu macam dia jadi macam sister lah. Dia tak boleh buat kerja apa, kerja dia jadi macam menguruskan gereja, faham tak? Maksudnya kan dalam Kristian kan dia ada macam sister kan. Dia panggil apa istilah? Rahib. Rahib. Dia macam ialah nan, N-U-N. Dan bahasa Melayu dia panggil apa? Rahib. Apa nanti tak kisahlah. Konsep dia faham tak macam tu? Maksudnya dia tak payah kerja, dia tak ada buat apa. Kerja dia hanya uruskan rumah Tuhan. Kerja dia hanya ibadat. Dia nazar. Tapi dia tak tahu anak dia lahirkan tu biasanya lelaki. Dia tak tahu anak yang dinazar tu sebenarnya dalam golongan itu adalah perempuan. Okay, jelas boleh faham? Okay, maksudnya sekarang, kenapa dengan keluarga? Sekarang kita cari kenapa dengan keluarga Imran tu? Kenapa surah tu dia pilih keluarga Imran? Kita itu fungsi kelas kita dalam kelas ni, nak gali. Okay. Jadi kita faham, kenapa keluarga Imran ni Allah pilih dia? Yang pertama, isteri dia itu memang orang yang telah bernazar dan dia tunaikan nazar. Panjanglah ayat. Lepas tu saya kata tadi, kalau nak tengok cerita dia, kena nak tengok kepada ayat nombor berapa tadi? 33 sampai 63. Okey, kita dapatkan dulu. Okey, kemudian kita tengokkan ni kisah Maryam dengan Isa. Okey, sekali kisah mak dia dapat tak? Saya cerita pendek saja ya. Sebab yang paling penting kisah Maryam dengan Nabi Isa. Okey. Jadi kenapa dengan keluarga Imran ni? Kita dapat tadi, keluarga Imran merupakan keluarga yang telah Allah pilih daripada banyak-banyak keluarga manusia ketika itu. Kenapa? Antaranya ada pada watak mak kepada Maryam itu sendiri, seorang yang kala dia kata, saya berjanji nak nazarkan anak dalam kandungan ni, dia buatlah. Dia buat sekalipun itu adalah anak perempuan. Okey. Sekarang mari kita study pula kisah Maryam dengan Nabi Isa. Okey, kita terus pergi kepada ayat 42 sampai 51. Macam saya sebut tadi, kalau nak lebih lanjut, kita kena tengok ayat berapa? 33 sampai 63. Tapi sebab kita tak boleh nak baca satu ayat, kita cuba pergi terus kepada kisah Maryam dengan Nabi Isa ayat 42 sampai 51. Okey, mari kita tengok cerita dia. Tuan pernah baca kisah Maryam kan? Kisah Maryam. Okey, dia macam ni.
Okey, kita ambil belajar dulu lah. Nanti saya cerita kemudian. Jadi kita ingatkan saya. Okey. Maryam ni kalau kita baca ayat 42 ni surah apa? Surah apa? Surah Al-Imran. Okey, Allah kata, "Wa in qalatil malaikatu ya Maryam." Digunakan nama Maryam. Dan ingatlah ketika mana malaikat berkata kepada Maryam, "Wahai Maryam." Okey, Maryam ni siapa? Salah seorang daripada keluarga Imran. Okey, Allah kata apa kepada Maryam? Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau daripada ramai-ramai perempuan. Allah telah pilih engkau. Allah telah sucikan engkau dan Allah telah memilih engkau ala nisa'il alamin, melebihi perempuan-perempuan seluruh alam. Faham tak? Maksudnya dia panggil engkau adalah manusia pilihan Allah. Malaikat kata kepada Maryam begini. Kalau pernah belajar kisah Maryam, kita belajar anak perempuan khususnya. Anak-anak kita memang kena tahu karakter. Orang Melayu ni dia baca tidak kata Maryam tu. Dia baca surah Maryam, maksudnya mengandung sebab nak bagi anak dia pandai. Tapi kata baca buku, nama dah siapa Maryam pun tak boleh juga. Tapi kalau kita hamil, perempuan hamil, dia baca dengan tu, dia baca surah Maryam, moga-moga anak dia macam Maryam tu. Okey. Ayat ni sebelum dia mengandungkan Nabi Isa. Maksud dia, cara Allah nak bagi Maryam tu mengandungkan Nabi Isa, Allah hantar dulu malaikat. Kalau kita gabung kisah Maryam dalam Quran, ada 2 kali pertemuan Maryam bertemu dengan malaikat Jibril. 2 kali. Kali pertama duduk dekat surah Al-Imran, kali kedua nanti dekat surah Maryam. Tapi kita tak nak cerita panjang kisah Maryam, sebab kisah Maryam tu nanti dia duduk dekat surah Maryam. Lepas tu nama surah Maryam. Ini sekarang ni keluarga Imran. So kita kena ambil sikit kisah mak dia, kisah Maryam sikit, kisah Nabi Isa. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa lagi? Malaikat pun kata kepada Maryam lagi. Jadi Maryam jawab balik. Maryam kata malaikat sebut. Dia kata apa? Dia kata, ingatlah, saya terus pergi kepada terjemah untuk kita terjemah waktu. Dia kata, ingatlah, malaikat kata, ketika malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah nak menyampaikan berita gembira kepada engkau. Satu kalimah daripada Allah. Satu kalimah dari Allah tu maksudnya apa? Kun fayakun. Maksudnya cerita bagi Quran ni dia pendek je. Tapi kalau kita nak tahu cerita dia lahir tu macam mana panjang, kita baca dekat surah Maryam. Maksudnya Allah kata, Maryam, Allah nak bagi tu berita gembira ke kau akan dapat anak nanti. Tapi macam mana boleh dapatkan anak tu? Cara dia cukup dengan satu kalimahnya, kun fayakun, hamillah kau. Maksudnya macam tu. Okay. Lepas tu malaikat tu kata, nama dia nanti Al-Masih Isa ibnu Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Okay. Kemudian malaikat beritahu lagi, yang Isa bin Maryam tu nanti dia akan jadi seorang yang wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Dia akan jadi seorang yang terkenal di dunia dan di akhirat. Terbukti tak Nabi Isa terkenal? Betul lagi nanti di hari akhirat. Dan dia juga termasuk daripada orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Okay. Masa ni dia tak hamil lagi. Hamil ketika surah Maryam. Maknanya kali pertama pertemuan malaikat Jibril kepada Maryam, dia cuma beritahu dulu, kau nanti akan dapat berita gembira, kau dapat anak tu nanti macam mana kau boleh hamil dengan kalimah kun fayakun. Nama dia Isa. Isa dia ni akan jadi orang yang terkenal. Kita baca lagi. Kemudian ayat 40, malaikat tu beritahu, anak tu nanti namanya Isa, bukan sekadar terkenal tau. Nanti dia akan berkata-kata kepada orang ramai semasa dia masih kecil dalam buayan, dan dia akan menjadi sekarang dewasa di kalangan orang yang soleh. Maksudnya macam ni. Malaikat kata, Maryam, kau nanti Isa tu kan,
dia tu nanti boleh bercakap. Masa bayi dah dia boleh cakap, dan masa dewasa pun dia akan bercakap. Yang dia termasuk di kalangan orang yang soleh. Ini cerita keluarga Imran, wataknya Maryam. Tetapi kena faham ayat ni nanti kita dapat tujuan surah Ali Imran tu. Faham Tapi kepada kita kena pecahkan dulu nama surah itu. Okey. Kemudian kita kena baca lagi. Lepas tu Maryam pun kata kepada malaikat, macam mana aku boleh dapat anak sedangkan aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Maknanya aku tak dapat anak, aku tak pernah kahwin, tak ada suami, dia kata. Lepas tu malaikat kata apa? Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Tengok penting sangat cerita pasal Maryam ni. Dia kata apa? Malaikat kata apa? Lah, Allah dah tetapkan. Dia nak ciptakan kau dapat anak, dia akan ciptakan. Lepas tu malaikat kata lagi, idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah kalau dia nak buat sesuatu, dia hanya kata kun, jadi, maka akan terciptakan. Okey. Ambil dulu maklumat ni. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi. Ingat ya, ini bukan tadabbur ayat ya. Nak ulas satu kali pakai lima. Saya cuma nak ringkaskan saja sebab ini pasal bagi itu. Okey. Lepas tu malaikat beritahu lagi, nak Isa tu nanti dia Allah akan ajarkan dia Alkitab, wal hikmah, wal Taurat, wal Injil. Rupanya Isa ni boleh tahu dua kitab. Taurat pun dia tahu, Injil pun dia tahu. Okey, selesai. Betul. Lepas tu pula, waktu pula malaikat beritahu lagi, ya. Malaikat beritahu lagi. Dan dia nanti akan jadi rasul kepada Bani Israel. Ini dalil dia, Nabi Isa adalah rasul Bani Israel pada terakhir sekali. Okey. Waktu, bayangkan masa ni Maryam dia tak hamilkan Isa lagi. Saya cerita ni kan ada dua peringkat. Peringkat pertama mereka datang dulu bagi tahu. Nak tahu dia hamil tu nanti dekat surah Maryam. Waktu kali pertama datang, mereka beritahu dulu, kau dapat berita gembira, kau dapat anak. Bayangkan kalau ya Allah, belum anak tu kita punya berenang anak ni nak jadi, ni nak jadi, dia tak. Sebenarnya dia dah brain macam-macam. Nak ke sekolah ni nak apa. Contoh, bayangkan Maryam dia dapat berita tu belum hamil lagi. Dia kata anak kau ni jadi macam ni, anak kau macam ni. Sampai kan malaikat kata apa? Nanti dia jadi rasul dekat Bani Israel. Waktu dia datang kat Bani Israel tu, dia akan cakap, aku ni datang kepada kamu nak bawa satu tanda, satu ayat, satu mukjizat daripada Tuhan kamu. Kenapa saya warna-warna ni penting? Tadi saya akan cerita dekat tujuan surah. Okay. Maknanya mereka beritahu nanti waktu dia lahir, dia dihantar kepada Bani Israel, dia akan cakap dekat Bani Israel, aku ada mukjizat. Mukjizat tu datang dari Tuhanku. Yang mana mukjizat tu apa? Aku boleh buat apa? Tanah seakan-akan bentuk burung. Aku tiup tanah tu, bentuk burung tu akhirnya jadi seekor burung dengan apa? Kita nampak. Kita pernah buat main tanah liat. Bentuk burung, tiuplah sampai bila-bila. Takkan jadi burung. Nabi Isa betul. Tapi waktu ni dia belum lagi lahir, tapi sudah dapat beritahu. Okey. Kemudian Isa tu cakap juga nanti, aku boleh menyembuhkan orang yang buta. Kalau ada Nabi Isa masih hidup di seronok. Orang-orang yang buta-buta ni, satu orang buta ni, Nabi Isa ada dia sampai. Terus dia cerita. Tapi dah tak ada. Tunggu dia tunggu nanti. Dan dia orang, kalau ada orang penyakit sopak, dia boleh sembuhkan. Dan dia juga boleh hidupkan kembali orang yang mati dengan izin Allah. Kita kena faham kat sini, inilah di antara yang digunakan hujah pihak Yahudi Nasrani kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Sebab dia dapat mukjizat yang sangat supernatural, maksudnya yang luar biasa lah. Sebab dia boleh hidupkan orang yang telah mati. Tapi dia kata dengan izin Allah.
Lepas tu Nabi Isa dia cakap, lepas tu nanti Nabi Isa dia ada mukjizat lain. Dia kata, aku boleh beritahu kepada kamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan dalam peti ais kamu. Tapi tak dalam peti ais tu. Dia tahu, okay, kau makan apa sekarang? Gula-gula X kan? Contohlah. Dia tahu kat rumah tu ada makanan apa. Okay. Lepas tu Nabi Isa pun kata, semua tanda-tanda tu untuk membuktikan aku adalah orang, semua tanda-tanda tu adalah membuktikan bahawa dia adalah orang yang benar daripada Allah Azza wa Jalla. Okey. Kemudian tak ada lagi. Yang ni maksudnya semua ayat-ayat ni Jibril lah yang cakap tapi tak jadi lagi. Tak, belum. Okey. Belum lagi. Kalau yang ketika dia nak hamil tu, itu dekat surah Maryam. Okey. Jelas. Masa dekat surah Maryam tu nanti, ketika Allah cerita panjang kisah dia dijaga oleh dan dia. Tapi sekarang ni kita kena sentuh sedikit kisah Maryam sebab dia di bawah tajuk keluarga. Tapi dekat sini dah masuk kita khabar Nabi Isa. Dah cover dah bagi Quran. Tadi pasal Mak Maryam yang menangga. Lepas tu kisah Maryam tadi dah lupa. Lepas tu selit dengan kisah Nabi Isa. Okey, tak habis lagi. Malaikat pun beritahu lagi, nanti dia juga akan mengesahkan kebenaran kitab Taurat yang diturunkan sebelum. Sebab itulah Bani Israel dia tak suka kat Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ni dia cerita benda betul dari Tuhan. Lepas tu Nabi Isa ni datang, dia akan menghalalkan bagi kamu sebahagian apa yang telah diharamkan kepada kamu. Begitulah seterusnya. Sebab tu dia pun kata menipu dalam Isa ni, ni tak boleh, ni tak boleh. Itu terus bukan nak bunuh Nabi. Satu cerita banyak kemudian. Okay. Setakat ni lepas tu ada sikit lagi nombor satu. Nabi Isa pula dia akan cerita nanti. Dia cerita nanti, dia akan kata sesungguhnya Tuhanku ialah Allah, Tuhan kamu juga, maka sembahlah dia. Inilah jalan yang okey. Dah selesai? Dah selesai ya? Okey, 59 ni dah masuk cerita lain. So nak mula juga. Okey. Jadi setakat ni boleh berapa tak sikit sebanyak tentang ni. Mula kaki Imran. Kenapa dua kaki Imran? Kita ambil satu kata kunci. Keluarga Imran ni tadi apa dia? Dia adalah keluarga apa? Keluarga pilihan. Okey, keluarga pilihan Allah. Macam mana bentuk Allah memilih keluarga pilihan Allah? Tadi tu. Anak tu lelaki ke perempuan dah suruh nazar, Allah pilih juga, terima nazar dia. Lepas tu macam mana Allah pilih dia? Allah pilih dalam banyak-banyak perempuan yang Allah nak bagi dia mulia, Allah pilih Maryam. Dalam banyak-banyak budak, dalam banyak-banyak Allah pilih Nabi Isa. Okey, nampak? Kita nampak dia punya kata kunci ni. Maka para ulama pun keluarkanlah 200 ayat surah Ali Imran tu tentang apa? Maka para ulama buat kesimpulan, surah Al-Imran Allah nak menjelaskan manusia pilihan Allah yang apa? Yang mereka ni berpegang teguh dengan agama. Maknanya mereka berpegang teguh dengan ketauhidan. Ini tujuan surah. Kalau tuan-tuan nak lebih percaya lagi, kalau tuan-tuan study ayat 1 sampai 200, kita akan dapat kesimpulan dekat sini. Tapi kita dapat kesimpulan dekat sini melalui apa? Nama surah tadi. Okey, jelas. Ini okey. Kak tanya. Okay. Nanti kita akan lihat kat sini lah. Kita akan sampai kat sini. Jadi daripada nama surah ni, tujuan ni kita akan kaitkan dengan Fatihah tadi. Ya, kan susunan surah kan? Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran. Mesti kita tertanya-tanya, kenapa dengan Ali Imran nombor 3 lepas Baqarah? Nanti kita akan sambung dia. Kita boleh buat sambung sampai surah An-Nas.
Okay. Sekarang ni sampai pada saat ni kita mengetahui kenapa dengan keluarga Imran tu rupanya dia adalah manusia pilihan Allah. Okay. Kenapa perlu cakap pilihan Allah tu? Okay. Nanti kita akan jumpa jawapan dia. Kenapa Allah pilih mereka? Mereka orang yang berpegang teguh dengan agama. Contohnya Mak Maryam tu, dia nazar, dia dah janji dengan Tuhan, tapi dia tetap tunaikan nazar dia walaupun anak dia tu perempuan. Berpegang teguh orang cuba. Lepas tu pula Maryam tadi berpegang teguh daripada agama. Dia kata, aku tak pernah disentuh oleh lelaki. Itu watak perempuan yang baik. Dia akan pastikan diri dia tak pernah disentuh oleh lelaki sebelum dia menikah. Satu. Lepas tu Isa pula, ingat tak tadi dia kata apa? Aku boleh hidupkan orang mati, izin Allah. Aku ni boleh hidupkan buruk, izin Allah. Semua aku buat ni, izin Allah. Maknanya dia tak mengangkat diri dia. Oh, kita ni, kita tahu tak ajaran-ajaran sesat ni banyak dari macam mana? Kalau dia mengaku dia ada power. Tapi Nabi Isa ni tetap dia cakap, tetap dia cakap semuanya izin Allah, semuanya izin Allah, semuanya izin Allah. Betul tak ada berpegang teguh kepada agama. Okey, dan faham dia punya tujuan ni. Saya akan kuatkan lagi tujuan surah ni melalui teknik tengok pembuka penutup pula. Ya. Tengok pembukaan surah Ali Imran. Kita jumpa tak doa tetapkan hati? Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Okey, persoalannya kita hafal doa ni. Cuma pernah tak kita tanya, kenapa doa ini berada dalam surah Ali Imran? Kenapa tak letak dalam Al-Baqarah? Kenapa tak letak dalam surah lain? Kenapa ia berada pada awal-awal surah Ali Imran? Dia kata, tengok pada dia tadi punya bunyi ayat doanya. Wahai Tuhan kami, jangan engkau pesongkan hati kami. Maknanya bagi kami ni berpegang teguh. Jangan hati kami ni engkau tukar dia, pesong dia setelah engkau bagi hidayah kepada kami. Dia nampak tak doa tu? Tapi doa ni duduk dalam surah mana? Duduk dalam surah keluarga Imran. Kenapa dia nak keluarga Imran? Tadi kita cerita dah. Selesai. Okey. Lepas tu cuba tengok penutup dia. Ayat terakhir surah Imran. Nanti kita dah belajar pembuka penutup. Tapi ni modul lain. Tapi saya masuk sekali kat sini lah sebab nak tunggu ketujuan. Waktu kita baca dekat penutup, kita akan jumpa Allah perintah supaya hukum atas agama. Apa punya ayat dia? Tengok ayat dia betul-betul. Ni ayat terakhir Ali Imran ya. Habis kita belajar hari ni surah Imran. Ui, lajunya. Kalau kita baca satu-satu kan, berapa kelas nak habis. Okay. Tengok Allah kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu, wasabiru, dan kuatkanlah sabar. Maknanya sabar yang luar biasa. Sabiru ni, wasabiru ni maknanya kau kena jadi orang yang betul-betul sabar. Mula-mula Allah kata bersabarlah kamu dan jadilah orang yang betul-betul sabar. Kenapa ada ayat macam tu? Tetap kena tak dengan tujuan surah tadi? Okey, lepas tu Allah kata warabitu, bersiap-sedialah kamu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Okey, pembuka dan penutup jika kita gabungkan. Okey, kalau kita tak belajar tujuan surah tadi lah, kita baca dekat pembuka, doa tetap hati, belajar dekat ayat terakhir sekali 200, perintah kuatkan agama tu kesimpulan. Sabar, pegang teguh, cekal. Lepas tu gabung pula, pembuka penutup gabung pula dengan nama surah. Lepas tu faham pula tujuan. Jadi sebenarnya surah Al-Imran ni cerita pasal apa? Ambil dekat tujuan. Inilah surah ni. Maknanya walaupun kita tak hafal, contohlah orang kata, cerita sikit apa itu surah Al-Imran. Kita boleh cerita seolah-olah kita hafal 200 ayat, tapi sebenarnya kita tak hafal. Kita kata
Okey, kesimpulannya surah Ali Imran ni Allah nak bagi tahu kepada kita siapa manusia dalam ramai manusia yang dia pilih. Dan manusia itu jenis manusia yang pegang teguh kepada agama dia. Siapa dia manusia pilihan tu? Ambillah nama surah tu, keluarga Imran. Okey, jelas. Dan kalau kita belajar sinopsis lagi kita nampak jelas cerita tentang keluarga Imran. Okey, begini. Kalau sebut Nabi Isa, dia Bani apa? Dia Bani Israel. Kita keluarkan. Okey, ini kalau kita masuk dekat sinopsis, yang akan keluar jadi keluarga Imran adalah daripada Bani Israel. Okay. Daripada Bani Israel. Betul dia Bani Israel, tetapi agama yang lahir daripada kisah Nabi Isa itu agama apa? Nasrani. Sebab kisah Nabi Isa kan dikaitkan dengan Nasrani. Okey. Mari kita tengok dekat sini dia punya kesimpulan dia. Tengok ni Saya nak tuan faham surah, tuan faham nama tadi? Dah jelas tujuan surah? Okey, sekarang mari kita gabungkan kembali surah Al-Imran dengan Al-Baqarah. Ya. Ni dia panggil apa? Ini modul yang sebenarnya dia panggil modul susunan surah-surah. Tapi saya sentuh sikit lah supaya tuan-tuan tak hilang tak ingat. Tuan-tuan belajar dalam surah, tuan-tuan ingat kita membawa watak sebagai khalifah. Itu tugas kita dengan Allah. Macam mana kita boleh kata itu tugas kita dengan Allah? Sebab kita dah belajar dekat Al-Fatihah. Okay. Tengok ya. Waktu kita baca Al-Baqarah, kita jumpa banyak ayat cerita tentang golongan Yahudi ni kita panggil dulu macam Bani Israel lah. Betul tak? Okay, macam mana dia tahu golongan Yahudi? Nama surah tu apa? Lembu betina. Lembu betina tu kait dengan kisah Bani Israel. Lepas tu kalau kita belajar sinopsis pula, memang hampir separuh surah Al-Baqarah kita pasal Bani Israel. Ya Bani Israel. Okey. Ketika kita baca surah Al-Imran, Allah nak membincangkan tentang golongan Nasrani. Golongan Nasrani dikaitkan dengan siapa? Nabi Isa. Nabi Isa tu duduk dalam keluarga. Maksudnya sepatutnya orang Nasrani kalau dia faham surah Al-Imran, dia akan cakap, dia akan believe sebagaimana Nabi Isa. Makna dia apa kaitan dengan nama surah? Kaitan dia dengan nama surah, maknanya hebat macam mana engkau, macam mana ajaib kau macam mana sekali. Allah yang bagi keinginan. Sebab dia bagi manusia pilihan Allah. Maksud dia, kalau Allah tak pilih Maryam, dapat tak lahirkan Isa? Tak dapat. Disebabkan Allah pilihlah Maryam di bawah keluarga Imran. Sebab itu Maryam boleh melahirkan anak yang sangat ajaib. Allah bagi dia mukjizat banyak. Maknanya salahlah orang Yahudi, orang Nasrani kata Isa itu anak Tuhan. Salah. Kalau kita belajar Trinity itu apa Trinity? Trinity itu apa kepercayaan Trinity? Tiga Tuhan kan? Allah itu Tuhan, maknya Tuhan dan anaknya Tuhan. Kalau dia baca surah Al-Imran, no. Ingat tak Maryam tadi kata apa? Ingat tak Maryam kata apa? Dia kata, macam mana saya boleh dapat anak sedangkan saya mana ada satu orang lelaki? Kan malaikat tu kata, Allah Ta'ala ni kalau dia nak buat sesuatu cukup, dia kata kun fayakun. Jadi salahlah kalau kamu kata Maryam tu salah satu daripada Tuhan. Kamu baca surah Al-Imran tu, Maryam tu sendiri, kenapa dia hebat? Ada anak tanpa suami. Kita kata dia bukan Tuhan. Sebab dalam ayat tu kata Allah yang pilih dia. Maksud dia, kalau Allah tak pilih Maryam, maknanya Maryam ni tak jadilah.
Okey, boleh faham tak? Okey. Tak habis lagi, cuba kita tengok Allah kaitan macam ni. Okey. Ya. Jadi saya nak kaitkan dengan tema pula ya. 7 Okey. Kalau kita kalau kita cerita macam ni. Yang ini kita nak kaitkan dengan cerita orang. Okey. Kenapa kita pasal orang? Begini. Tuan-tuan tahu tak dalam surah Fatihah tu memang Allah fokus cerita pasal orang. Macam ni. Dalam Al-Fatihah, betul tak Allah cerita tentang orang? Ada tiga jenis orang. Orang apa? Satu, dua, tiga. Satu tu dapat nikmat kan? An'amta alaihim. Satu lagi yang Allah muka. Satu lagi yang kesat. Daripada Fatihah ni, surah lain terangkan siapa yang dimurkai ini. Al-Baqarah telah. Siapa yang sesat ni? Ali Imran. Inilah jadi kasar ni. Ni ya. Dalam Fatihah kita jumpa golongan yang dimurkai. Kita jumpa golongan boleh dia Al-Fatihah. Siapa dia? Yahudi, Nasrani. Tapi Fatihah hanya bagi iktisadi saja. Tetapi dia dijelaskan dalam Al-Baqarah. Kisah Yahudi. Kenapa ambil nama surah? Lepas tu Ali Imran cerita pasal orang Nasrani, kaitkan dengan apa? Nabi Isa. Nak jelas lagi pasal Nabi Isa tu macam ni. Tolong tengok ayat ni. Ni ayat 9. Kita tak baca lagi tadi. Okey, perlahan kita belajar supaya tuan-tuan depan ni kita akan merasa memang selama ni kita tak tahu pun tujuan susunan surah. Okey, tuan-tuan tahu tak? Ayat 29 ni, ini Ali Imran. Surah Ali Imran, tapi dia bukan cerita dah Ali Imran tadi, ada kaitan. Ini cerita satu delegasi Nasrani, mereka pernah jumpa Nabi Muhammad ketika Nabi ke Madinah. Mereka datang ramai-ramai, mereka cuba nak mempertahankan. Bagi kami, Isa tu Tuhan, dia juga anak Tuhan, mak dia Tuhan. Faham tak? Lepas tu Nabi bagi hujah. Ini kita dah belajar semalam dalam kelas apa Al-Islam. Tengok Nabi cakap apa? Nabi kata, Allah kata, sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa ni di sisi Allah sama macam Allah cipta Adam. Sama tu. Maksudnya kalau orang Kristian kata Isa tu anak Tuhan, dia Tuhan kerana dia lahir tanpa bapa, Allah Ta'ala kata dia sama je macam Adam. Adam tu pun luar biasa. Lagi hebat sebab apa? Tak ada mak, tak ada apa. Tu yang Tuhan kata Adam tu Allah ciptakan dia dari tanah lagi. Kalau Nabi Isa, dia dalam perut mak dia. Lepas tu pula Nabi Adam ni Allah kata kun fayakun. Sama tak macam Nabi Isa pun fayakun? Sama. Tapi kenapa tak ada orang kata Adam tu anak Tuhan? Kenapa orang tak kata Adam tu adalah Tuhan? Sepatutnya siapa yang lebih layak untuk kata lebih ajaib antara Isa dengan Adam? Itu Adam. So dua orang macam kalahlah hujah, gunakan analogi. Tapi mereka degil. Nasrani tadi lah kan. Nasrani tadi degil, akhirnya apa kita bagi sesat. Maknanya kalau kita ambil daripada Fatihah, kita nak upah jadi orang saja. Tuan-tuan, saya boleh buat jadi orang ni sampai anak. Okay? Ingat tak dalam surah Fatihah Allah sebut ada tiga kan? An'amta alaihim al-maghdub al-dhalin. Okay. Kalau kita buka Al-Baqarah, kita akan jumpa tiga tim. Sampailah surah An-Nisa. Sampai surah Ali Imran. Ali Imran, siapa golongan bagi nikmat? Siapa golongan yang dapat nikmat tu? Keluarga Imran. Okay. Jadi sekarang ni tuan-tuan rahimahullah, kita tengok kesini lagi sebelum kita pergi kepada surah perempuan. Kalau kita nak fokus dari sudut tema pula. Kalau kita bawa watak cerita tentang pusing dan empat, macam nak gabung dia.
Dalam Al-Baqarah kita belajar tema khalifah kena mentadbir bumi mengikut petunjuk agama. Dia khalifah. Tapi kenapa dengan Ali Imran? Sebagai seorang khalifah, anda perlu berpegang teguh dengan petunjuk agama. Anda hebat macam mana pun, jangan mengangkat diri anda itu ada kuasa Tuhan. Itu di bawah watak keluarga Imran. Okey, lepas tu pula apa? Okey, nanti kita waktu belajar surah Nisa kan? Waktu kita belajar surah Nisa, kalau kita nak ambil konsep macam ni, Nisa yang ada pula, dia ada cerita pula 3 ni, dia bawa balik 3 ni. Itu letak dalam tu surah. Jadi kalau surah Al-Baqarah Allah cerita tentang Yahudi, tapi dalam surah Ali Imran Allah cerita pasal golongan Nasrani. Oh ni, cover tak dua-dua ni. Tapi nanti An-Nisa kita tengok apa yang berlaku. Okey, maknanya kesimpulan dia begini. Kesimpulan dia adalah daripada nama surah yang kita baca, baru kita dapat mengetahui kenapa nak dipaparkan keluarga Imran. Ada apa pada keluarga Imran ni? Rupa-rupanya pada keluarga Imran tu ada nilai agama, nilai iman, nilai tauhid. Kenapa dia letak selepas Al-Baqarah? Kerana dia nak menerangkan kenapa dia jadi sesat. Dia telah tersesat kerana dia salah faham. Dia ingat Maryam dapat anak tanpa suami tu menunjukkan dia adalah anak dia Tuhan. Mereka telah tersesat dengan berpercaya Isa itu adalah anak Allah, sedangkan tak pun. Okey, dah jelas kat situ. Okey, jom kita masuk surah An-Nisa. Okey, habislah 200 ayat. Oh, banyak juzuk dah. Tengok tak surah Imran ni cover juzuk berapa? Okey, saya tunjuk sikit.